Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Ya Allah, lindungi hamba yang mengharapkan sinar-Mu, berkatkan bumi ini agar makmur dan selamat. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Satukan umat teguh agama di bawah naungan Yang Maha Esa, insan beriman juga bertakwa, jadi pedoman hidup manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini 21 hari bulan Jun dapat kita bersua di udara dalam rancangan kita pada setiap pagi, setiap hari, pada rancangan Idza'atul Qur'anul Karim min Smart IQ. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT juga. Pada ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk kita bangun awal di pagi hari untuk kita melaksanakan salat subuh. Ada yang berjemaah bersama keluarga, ada berjemaah di masjid dan surau. Dan inilah nikmat Allah yang sangat berharga dan bernilai apabila kita dapat tunduk sebagai hamba-Nya. Jadi kami di Smart IQ Clinic Center sangat mendoakan agar kita sama-sama dapat untuk memberikan kekuatan yang luar biasa untuk diri anda, keluarga anda dan seluruh masyarakat demi Allah dan demi Islam hendaknya. Dan hari ini seperti biasa anda bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim yang akan menemani anda 1 jam daripada sekarang untuk kita sama-sama dalam program-program yang sangat bermanfaat, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, sama ada di tadabbur Al-Quran, dan juga mungkin kita akan banyak lagi program-program lain insya-Allah. Seperti mana yang saya wawarkan kepada anda, insya-Allah bermula pada bulan hadapan kita ada satu sedikit perubahan. Perubahan dari sudut waktu perjalanan, kita akan maklumkan perjalanan radio Izza'atul Quran kita pada anda. Dimana kita membuat sedikit penambahbaikan pada rancangan ini. InsyaAllah kita sudah seminggu, alhamdulillah seminggu dilancarkan Idza'atul Quranul Karim min Smart IQ ataupun rancangan radio Al-Quran daripada Smart IQ yang ditajakan, yang dibawakan kepada anda di bawah tajaan hafazanonline.com. Tapi apa khabar semua orang-orang di Malaysia ataupun mungkin berada di luar negara? Okey, jom kita tengok, kita komen-komen anda daripada mana. Okey, selamat pagi semua. Okey, ada yang mungkin ibu-ibu yang tengah masak-masak. Mungkin ada yang sedang menyiram pokok bunga sambil membawa handset di luar. Ataupun mungkin ada yang sedang mandu, selamat mandu. Mungkin yang sedang menuju ke tempat destinasi yang dituju. Okey, namun ingat bahawa kita masih lagi dalam PKP, dalam ruang masa PKP yang dihadkan pergerakan. Kalau kita tidak ada kesibukan kerja, the best way ialah kita stay at home, duduk di rumah. Okey, sama-sama di rumah boleh ada bersama kami di Izza'atul Quranul Karim dalam rancangan radio Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita mendengar celoteh-celoteh yang berguna, yang bermanfaat, yang berdasarkan, berteraskan kepada Al-Quranul Karim. Kita nampak insyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dalam 10 minit lagi. Kita akan dalam rancangan kita seperti biasa yang saya sebut kepada anda, rancangan kita adalah rancangan Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Okey, kita akan bacakan surah Al-Mulk pada ayat yang ke-6 pada hari ini. Okey, rancangan Tadabbur Al-Quran. 10 minit lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama-sama. Okey.
Okey, baik. Okey, subhanallah. Okey, baik tuan-tuan boleh bantu saya, kita bagi love sikit. Tekan butang love, tekan butang like di bawah untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi kasih sayang kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, terima kasih Nur Syifa, Syahira Syifa. Okey, assalamualaikum Ustaz, selamat pagi, salam sore. Okey, dan Syekh Ustaz, alhamdulillah. Suzana Nana, assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Suzana Nana daripada mana tu? Boleh kita tahu daripada mana? Okey, Nur Syahira Syifa daripada Alostar. Okey, Nur Syahira Syifa selalunya dia kebuka bersama dengan anak beranak dia tengah masak, tengah tengok TV dan sebagainya macam ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, boleh kita masuk dulu. Okey, sebelum kita, biasa tuan-tuan, radio yang berteraskan pada Facebook ni kita ada metodologi kita. Tak boleh terus kita mula sebab dia berteraskan pada Facebook, dia kena ahlan wa sahlan dulu orang masuk. Okey, terima kasih Muhammad Radhi, Muhammad Saleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad Radhi Saleh. Okey, baik, terima kasih kerana bersama kami. Barakallah fikum, hayakumullah. Allahu qawikum fi syababikum. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, ada lagi kita tunggu masuk lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh share dan boleh tag rakan-rakan kita untuk sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim yang akan dialunkan di dalam program ini. Dan juga program ini khas kita nak program-program yang berkaitan dengan ayat-ayat, dengan yang berkaitan dengan untuk menyemarakkan lagi, memahami dan juga menghayati dan mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Okey, hari ini kalau di Kedah, kami di Alostar lah, secara khususnya kami di Alostar, maka belum ada hujan lagi. Saya dapat maklumat ada kawan-kawan kita di sana yang hujan, ada yang lebat, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin musim-musim macam ni, kita stay at home. Okey, yang penting tuan-tuan kita jaga penjarakan sosial kita. Kalau di luar sana kita duduk dalam sosial, kena pakai mask. Okey, orang tanya saya, Ustaz tak pakai mask ke? Saya berseorangan diri. Okey, semua sendiri-sendiri ni, kita kontrol sendiri, buka sistem sendiri sebab tim sedang bertugas dari rumah. Okey, jadi kami lah terpaksa untuk run sendiri dalam PKP ni. Jadi no mask. Okey, dalam bayan, insya-Allah tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin semua sekalian, jom kita share. Terima kasih Muhammad Radhi, terima kasih Nur Syahira Syifa, Suzana Nana, dan kita boleh share lagi dengan kawan-kawan kita. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Jom masuk. Okey, jom sementara menunggu rakan-rakan kita untuk bersama-sama masuk dalam program kita ni, jom kita mendengar celoteh ataupun kita mendengar sedikit habuan halawah telinga dengan lagu Halaka Sirrun Indallah. Okey, Halaka Sirrun Indallah. Mudah-mudahan kita memahami maksud. Tidak ada antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu yang Allah tidak mengetahui, semuanya Allah mengetahui. Sedekah pun Allah tahu, kita buat apa kita tahu. Halaka Sirrun Indallah. Jom sama-sama kita sama-sama untuk kita dengar lagu Halaka Sirrun Indallah. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات
أخفى لا يعلمها إلا الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Begitulah hal laka sirrun indallah. Adakah kita dengan Allah ni, bagaimana dengan kerahsiaan kita dengan Allah? Allah mengetahui semua rahsia kita. Hatta kalau kita bersedekah, kita menyembunyikan harta kita, tak memberitahu sesiapa kita bersedekah, Allah mengetahui. Kita bercakap, Allah mengetahui. Tak bercakap, Allah mengetahui. Sedang berfikir, Allah tahu apa kita fikir. Jadi Allah mengetahui dalam sirru wa akhfa. Allah mengetahui apa yang kita dedahkan, apa yang kita sembunyikan. Allah Maha mengetahui dalam kehidupan kita. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat sekalian, maka bersiaplah kita untuk kita mengetahui bahawa sesungguhnya setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat sekalian, anda masih lagi bersama kami dalam rancangan kami Idha'atul Quranul Karim min Smart IQ. Bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim, yang rancangan ini dibawa khas dan ditaja oleh hafazanonline.com. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita berkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat rahmat kasih sayang daripadanya. Okey, apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Ada orang tanya macam mana khabar PKP di Kedah. Jadi kami di Kedah, khususnya di utara, alhamdulillah berada dalam keadaan terkawal hendaknya. Jadi begitu juga kepada negeri-negeri lain, tempat-tempat lain dalam keadaan musim-musim PKP ni, kita jagalah kita punya standard operation procedure atau SOP, supaya kita dapat, ini di antara ikhtiar kita. Dialah bukanlah kita kata sebagai segala-galanya, tapi ikhtiar sebagai ikhtiar. Dan memang Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berikhtiar bila kita berhadapan dengan sebarang ujian yang diberi oleh Allah. Kalau sakit, bukan sekadar berdoa dan juga pergi jumpa doktor. Kalau nak belajar, bukan sekadar berdoa dan juga mestilah buat kerja sekolah, pergi tuition, ulang kaji, berusaha. Jadi ini yang Islam mengajar, di antara syariatullah dan sunnatullah. Jadi sunnatullah ni mestilah kalau kita tanam padi, sunnatullah kena letak benih. Kalau kita nak tanam bendang, nak buat padi tapi tak letak benih, kita hanya angkat kepada Allah, mengharapkan syariat Allah untuk Allah perkenankan doa kita, maka dia tidak berlaku apa-apa. Mesti dengan usaha, mesti dengan berusaha. Sebab itu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pun Allah gambarkan Nabi Muhammad SAW daripada Makkahul Mukarramah sampai ke bumi Palestin di Baitul Maqdis sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW menaiki burak, kenderaan yang disediakan oleh Allah. Allah boleh saja buat tanpa menaiki kenderaan. Sebab sifat Allah Subhanahu wa taala surah Yasin dalam ayat yang terakhir, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh untuk melakukan sesuatu, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat sesuatu tanpa ada sebab dan musabab. Allah boleh buat api menjadi sejuk. Allah boleh buat laut terbelah dua, bulan boleh belah bulan dan sebagainya. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mendidik dan mengajar hamba-hambanya untuk terus berusaha. Jadi usaha itu jadi musabab kepada kejayaan kita, insya-Allah. Dalam peperangan Islam, tak semua tentera-tentera Islam mempunyai kelengkapan yang sangat hebat, sangat kuat. Tapi mereka berusaha dengan menggunakan apa yang mereka ada. Mudah-mudahan kita pun samalah. Kepada usahawan-usahawan yang mungkin rasa terjejas, maka berusaha dengan kadar dan kemampuan kita. Jangan duduk di rumah goyang kaki, juga salah kawan tu, salah kawan ni. Kemudian komen kawan tu, komen kawan ni. Komplain kawan tu, komplain kawan ni. Tapi kita tak berusaha. Maka lipat gandakan usaha kita, ikhtiar kita, berikhtiar. Dan masa yang sama kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz Azwan, okey, terima kasih. Ustaz, saya hadir hari ini, selamat Hari Bapa. Okey, betul, selamat Hari Bapa semalam ya. Semalam Hari Bapa, ramai orang hari ini bapa, saya pun bapa juga. Okey, selamat Hari Bapa untuk semua rakyat Malaysia yang bergelar bapa. Okey, sama ada bapa itu bapa yang baru menjadi bapa ataupun yang telah menjadi bapa dah bertahun-tahun. Mudah-mudahan pengorbanan anda sebagai seorang ayah, sebagai bapa dapat menyemarakkan lagi
kekuatan seorang anak yang berusaha untuk mencapai impian mereka di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebentar lagi, dalam masa 3 minit lagi, insya-Allah kita akan bersama dalam rancangan Tadabbur Al-Quran. Jadi kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu yang baru dapat notification, yang mungkin sedang bertugas, mungkin tengah tunggu urusan dah selesai. Okey, jom sementara kita menunggu untuk kita dalam rancangan Tadabbur Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-6. Mari sama tuan-tuan dan puan-puan kita berhibur sejenak dan seketika dengan alunan Hayyul Hadi. Okey, jom bersama-sama. Hayyul Hadi. الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي نبينا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي
Okey, baik, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu taala. Bertemu kita kembali di dalam rancangan kita pada setiap hari, itu rancangan إذاعة القرآن الكريم من Smart IQ. rancangan radio Al-Quranul Karim dari Seman IQ yang ditajakan dibawakan kepada anda oleh hafazanonline.com bersama dengan Seman IQ Quran Center dan rancangan radio Al-Quran Seman IQ. Alhamdulillah. Terima kasih mereka telah bersama. Terima kasih Jamila Syamsuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi Jamila. Mudah-mudahan saya doakan Jamila Syamsuddin ini diberkati oleh Allah, diberikan kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Muhammad Hazwan yang telah share kepada rakan-rakan beliau. Terima kasih juga Nur Syahira Syifa yang juga tengah share. Okey, bagus. Boleh kita bantu untuk kita share dalam grup-grup komuniti yang kita ada. Terima kasih semua. Okey, jom hari ini seperti saya janjikan kita akan terus kepada segmen kita, iaitu segmen Tadabbur Al-Quran. Jadi Tadabbur Al-Quran pada hari ini kita akan membicarakan pada ayat yang ke-6. Okey, semalam kita bicara ayat yang ke-5. Okey, menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan kita dan bersama penciptaan Allah bagi cantik dunia ini. Allah bagi kesempurnaan kepada manusia. Sempurnanya manusia bukan sekadar mencipta dengan mencipta, tetapi Allah membuat perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Semalam kita bincang tentang lawalaqad zayyana. Allah menghiaskan langit dunia ni, buat cantik-cantik supaya manusia tengok, oh cantiknya, manusia rasa seronok, manusia rasa terhibur. Jadi Allah nak manusia berhibur dengan hiburan yang telah diberikan oleh Allah. Allah buatlah perhiasan-perhiasan. Jadi di sini juga membuktikan tidak salah untuk kita berhias-hias kalau dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah membuat perhiasan itu untuk menyedapkan, membuatkan manusia suka. Ulama menyebut udkhulul surur fi qalbi mu'min mustahabun. Memasukkan benda yang disayangi, yang disukai oleh orang mukmin itu mustahabun, adalah benda yang digalakkan, yang mendapat pahala, yang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jom pada hari ini kita berpindah pada ayat yang ke-6 dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Jadi ayat ke-6 pendek, bukan satu baris saja, di mana Allah Subhanahu wa taala bila Allah ceritakan tentang keadaan penciptaan bumi, maka masuklah hari ini adalah fasa yang kedua dalam kita membincangkan tentang penciptaan Allah yang Allah jadikan pada manusia. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Allah menceritakan tentang hal keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang ingkar pada Allah, kafara, orang yang ingkar pada Allah. Ya, jadi orang yang ingkar pada Allah, walilladzi, dan kepada lilladzina kafaru, kepada orang yang kufur kepada birabbihim, dengan Tuhan mereka. Kan, orang yang kufur, orang yang ingkar pada Allah, maka sudah tentulah secara pengetahuan umum ni kita mengetahui bahawa Allah menyediakan kepada mereka kan azab jahannam, azab yang sangat-sangat, azab neraka jahanam. Neraka, nama neraka ni azab jahannam kan, azabus sa'ir, jahannam kan. Jadi Allah menyediakan neraka jahanam kepada mereka, dan wabi'sal masir, dan itulah tempat yang paling orang tak suka nak pi. Wabi'sal masir, tempat yang seburuk-buruk dikembalikan pada Allah. Wabi's, yang paling buruk, masir, kembali. Jadi itulah tempat yang paling orang dengar kata neraka ni, orang tak nak dah. Dengar kata oh neraka, dah orang dah tak nak, orang takut. Kenapa orang takut? Sebab wabi'sal masir, sebab dia ada tempat yang seburuk-buruk, tempat kita dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang takut? Kenapa orang tak nak? Kenapa dia jadi tempat yang paling tak suka? Dia akan memusnahkan kehidupan, bukan kehidupan, dia akan memusnahkan kita ketika itu. Akan menerima azab yang tidak pernah terputus-putus azab tersebut. Bahkan nanti kita akan belajar daripada juzuk 30 nanti dalam surah An-Naba, tak silap saya. Allah menceritakan pula bagaimana setiap ketika Allah bila dalam azab api neraka ni, dalam azab api neraka ni, Allah bukan sekadar Allah memberi azab neraka, tapi setiap ketika Allah tambah lagi dia punya kepanasan, dia punya tahap siksaan. Setiap Allah dah tambah. Ada ulama sebut bahawa kenapa Allah tambahkan lagi penyiksaan, kalau bukan ke penyiksaan itu yang paling teruk, penyiksaan tersebut yang paling dahsyat. Kalau dah kena tu kira berbaloi lah kan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia ada, kalau kita fikir logik manusia dengan ilmu manusia terbatas, kita fikir kan, kita contohlah kita
Contohnya kita ni tak biasa duduk dalam keadaan panas. Jadi bila kita pergi duduk dalam keadaan panas, kita rasa, ya Allah, aku biasa duduk dalam aircon. Jadi orang yang biasa duduk dalam panas, dia jadi kebiasaan lah. Orang Kedah panggil mangli. Maksudnya dia boleh tahan lah kepanasan macam tu. Kita tak boleh sebab kita tak biasa. Tapi bila orang tu dah biasa dengan kepanasan begitu, maka dia anggap panas tu biasa. Dia dah macam, dia boleh adapt, dia boleh terima environment yang macam tu. Contoh kita tengoklah cerita kawan-kawan kita yang kerja kerja orang panggil sedut air najis di taman-taman, masuk dalam tangki dan sebagainya. Kan bila keluar tu busuk, kita duduk jauh pun dah busuk. Kita orang kerja tu tak bau ke? Sebab dia kerja tu dah biasa buat dah macam tu. Dia dah biasa dah buat kan. Macam kita tengok orang yang contohnya pesilat negara. Bila dia main silat, dia main patah kan, dia lawan lagi pula. Sebab dah biasa. So bila dah biasa, maka dia dah tak rasa apa-apa dengan ujian itu. Sama juga kalau kita fikir sudut akal, mengikut pandangan ulama, bahawa bila berada dalam neraka, bila dah lama dah 1000 tahun macam tu azab dia, kan, dia dah rasa tahap, dia rasa macam azab tu macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan azab neraka ni dengan Allah memberi lagi bertambah setiap ketika, setiap hari, setiap detik. Setiap hari ni bukan hari 24 jam tuan-tuan dan puan. Dia sebut setiap hari ni 1000 tahun dunia. Sebab tu siapa yang katalah, kadang-kadang ada seorang orang kata, ya Allah, tak apalah aku buat dosa pun nanti dibalas di akhirat. Ustaz-ustaz, Tok Guru cakap, orang yang beriman pada Allah, mereka tidak akan kekal dalam neraka. Mereka akan satu ketika akan dibasuhkan balik, akan dimasukkan dalam syurga selepas tamat diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada setengah pandangan, dia kata macam tu. Tapi tuan-tuan boleh bayang ke, boleh tahan ke? Kalau kita tak semayang dalam umur 60 tahun, tolak akhir balik kata 10 tahun, 50 tahun tak solat, 50 tahun kali pula dengan berapa bulan, kali pula dengan berapa hari, kan, 50 tahun kali dengan setahun ada 300 lebih. Cuba darab tengok, dan darab dengan 1000 tahun, berapa bilion tahun hari yang kita nak menghadap api neraka. Sebab tu bila kita duduk keadaan itu, kita seolah-olah merasa, seolah-olah kan, ka'annahu, seolah-olah macam khalidina fiha abada, seolah-olah kita kekal dalam api neraka walaupun tak dikekalkan, kan, dalam keadaan usia dunia yang tak sama dengan masa akhirat, tak sama. Oleh sebab itu Allah memberi peringatan, walilladzina kafur, mereka yang ingkar pada Allah, mereka yang kufur pada Allah. Di ayat ini nampak sudut zahirnya, satu, secara zahir memberi maksud, Allah memberi amaran kepada orang-orang yang tak beriman pada Allah, orang-orang kufur. Sama ada dia beriman, dia murtad, sama ada dia itu memang di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan kepada mereka yang tidak beriman dengan Allah, maka mereka akan diberikan azab jahannam, azab api neraka yang sangat orang tak nak pergi, wa bi'sal masir, di tempat yang seburuk-buruk tempat. Ada ulama juga memberi pandangan, walilladzi kafaru, kufur ini ada dua. Satu, kufur yang memang kufur yang hakikat, yang mengetahui bahawa mereka tidak beriman dengan Allah, ataupun mereka menyembah selain daripada Allah, mereka mengagungkan selain daripada Allah. Ada juga ulama menyatakan, bila ada ayat yang menyebut tentang mereka yang kufur pada Allah, dia juga ditujukan kepada orang-orang munafik yang pada mulutnya nampak beriman tapi hatinya tidak beriman pada Allah. Mulutnya nampak beriman pada Allah tapi hatinya tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, maka orang yang tidak beriman pada mulut, pada hati, maka dia totally kufur pada Allah. Kan, orang yang hanya mulut saja beriman tapi hati tidak beriman, kan, mulut saya beriman pada Allah, tapi belakang dia buat macam tak beriman. Bahkan kadang-kadang dia menjadi tali barut kepada orang-orang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Orang ini juga dikenakan ancaman daripada ayat yang ke-6, mereka akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam yang wabi'sal masir, dia tempat yang seburuk-buruk tempat kita kembali. Kita nak masuk nanti bila kita tengok ayat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan kisahkan, Allah akan ceritakan, kan, yang dikatakan seburuk-buruk gambaran api neraka tu. Dalam ayat ni ada 4 gambaran yang Allah akan ceritakan. Kita akan pergi satu persatu selepas ini insya-Allah. Satu hari satu ayat saja kita hurai. Jadi bila Allah sebut wabi'sal masir, kan, seburuk-buruk tempat kembali, apa yang buruknya? Apa buktinya? Kenapa Allah kata dia seburuk-buruk tempat, orang tak suka pergi di situ? Maka Allah kan Subhanahu Wa Taala akan menceritakan bermula pada ayat yang ke-7.
ke-8 dan seterusnya, tentang betapa dahsyatnya api neraka, sehinggalah api neraka membakar manusia. Dia dianggap tempat seburuk-buruk tempat, manusia akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang bercita-cita, kan, dia kata ya laitani, dia kata alangkah indahnya kalau aku mati ni, kan. Dia nak jadi nak jadi turab, nak jadi tanah, kan. Bila mati ni habis, tak ada apa-apa. Mati ni tak ada apa-apa pembalasan. Tuan-tuan dan puan-puan muslim sekalian, kita ni kalau mati tak ada apa-apa, tuan-tuan rasa orang ni buat baik ke buat jahat? Kita hidup dunia, tiba-tiba kita kata hidup ni tidak ada balasan. Tuan-tuan, di antara kita nak buat baik ke buat jahat? Kan, adakah nak cari rezeki, cari halal, ataupun nak merompak? Sebab kita terompak pun lepas ni di akhirat Allah tak tanya nak buat rompak kita tu, kan. Jadi kita hidup ni sia-sia, kan. Jadi adakah kita buat amalan kebaikan, kebajikan, kita bersedekah, kita berzakat, kita tolong orang, kita bantu orang, jadi orang baik, jaga mulut, jaga akhlak. Jadi kalau tidak ada balasan, jadi hidup ni kebaikan itu kita buat sia-sia. Kita melakukan suatu kekuatan orang Muslim, orang Islam ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati sekalian, yang baru mengikuti rancangan radio Al-Quran Smart IQ. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an fi hadha barnamijna idha'atul Quran Karim min Smart IQ. Ahlan wa sahlan marhaban bikum, nurahibu bikum jami'an insyaallah. Jadi kalau kita hidup tuan-tuan, orang Islam ni, kekuatan orang Islam ni yang digeruni oleh musuh-musuh Islam, yang atau niche area yang tak ada pada penganut agama lain ni, adalah kita hidup ni buat untuk akhirat. Buat apa pun kita beramal untuk akhirat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang juzuk 29 ni sampai 30 ni, Allah menceritakan tentang hari kiamat. Allah banyak sentuh tentang hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Kenapa Allah sebut hari kiamat? Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatihah yang kita baca setiap hari. Kita sedar tak sedar, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Allah menceritakan tentang hari agama. Hari agama. Apakah hari agama? Hari agama ialah hari pembalasan, hari akhirat. Yaumus sa'ah, Yaumul hasyar, Yaumul ba'th, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari agama ialah hari, inilah agama kita yang agama ajar. Hari agama. Apakah hari, apakah situasi yang benar-benar menjadi suatu kebenaran kepada kita, ialah hari agama, hari pembalasan di hari akhirat kelak. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita merintih, tidak ada keadilan lah di dunia ni, kan? Kita yakin kebenaran, tapi dia tak dapat keadilan. Kita lawan pun kalah. Kadang-kadang kita dimanipulasi, kan? Kadang-kadang kita difitnah, kadang-kadang kita ni tak diberi peluang untuk membela diri. Macam-macam keluhan kita. Memanglah tuan-tuan, dunia ni begitu. Tetapi Yaumiddin, hari agama, hari akhirat, ialah hari yang menentukan segala-galanya. Sebab itu kita beramal hidup kerana agama. Kita bekerja, jangan kita bekerja sampai kita tinggal sembahyang. Sebab bekerja kita kerana hari agama, Yaumiddin, hari akhirat. Janganlah kita berniaga sampai tak solat. Janganlah kita kaya bila kita ada duit sampai tak keluar zakat. Janganlah sampai kita ni sibuk bekerja sampai tak sempat nak belajar agama. Janganlah tanpa kita sibuk dengan hidup dunia sampai tak sempat nak baca Quran. Tak sempat. Orang tanya kita, kan? Orang tanya kita, kenapa ni? Kenapa tak sempat nak main mengaji? Saya tak main mengaji bukan tak main, ustaz. Saya ni sibuk. Kerja saya banyak, meeting, projek sana, projek sini. Kalau saya tak pergi tuan-tuan, ustaz, nanti saya tak dapat projek tersebut. Tak dan. Tuan-tuan dan puan-puan, guru saya beritahu saya, orang yang selalu sebut dengan mulut dia tak dan, tak sempat, maka orang ini adalah tanda-tanda hidup dia tak berkat. Dia banyak sebut tak sempat buat baik. Tuan-tuan boleh komen di bawah, apa tanda tak berkat? Boleh komen di bawah. Antara, saya tak kata itu segala, yang antara ialah dia tak sempat melakukan kebaikan. Tak sempat melakukan kebaikan. Jumpa masjid, tak dan, sibuk. Supermarket sempat pula. Pasaraya sempat pula. Minum kopi-kopi di kedai-kedai kopi besar-besar sempat pula. Jom baca Quran, tak sempat. Baca WhatsApp sempat pula. Baca berita-berita online sempat pula, kan? Tengok TV sempat pula. Tapi nak ajak baca Quran tak sempat. Jom bangun awal tahajud, bukan tak nak bangun, ustaz, saya ni letih. Okey lah kalau letih, tapi boleh pula bangun tengok bola Euro. Boleh juga bangun tengok bola untuk program-program tengah-tengah malam. Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, hidup ni tuan-tuan dan puan antara mahu atau tidak atas kita.
Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ini kata-kata pepatah bahasa Melayu mengatakan begitu. Kalau nak kita buat, kalau tak nak tu kita suruh apa pun tak nak. Kita boleh paksa kuda untuk pergi ke sungai, tapi tak boleh paksa kuda untuk minum air sungai. Ini kata patah orang putih. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya beramal untuk akhirat saya. Program ni buat pun harap-harap moga-moga mudah-mudahan didoakan agar Allah juga pun bagilah sedikit kepada saya ni akan ganjaran bila saya buat program-program agama ni, dapatlah sedikit ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, tuan-tuan, whatever, anywhere, everywhere, however kita berada, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua beramal untuk hari di sana. So kita buat amalan apa pun jangan sampai tak sempat untuk melakukan kebaikan. Kenapa tak berbakti dulu apa? Bukan tak nak berbakti, nanti lu tak sempat. Kenapa tak bersedekah? Nanti lu belum kaya. Kan, nanti pun sama juga, dia menanggung-nanggung kebaikan. Terima kasih Marwati Rono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakillah, Allah berkati hidup puan dan keluarga insya-Allah. Jadi hari ini saya nak sebut tuan-tuan dan puan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir di hari akhirat. Mereka akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam. Kenapa? Kerana mereka ni tidak ada dalam diary kehidupan mereka itu keyakinan mereka kepada api, kepada kehidupan selepas mati. Itu puncak dia. Sebab tu kita ada rukun iman. Rukun iman, kita kena beriman kepada hari, beriman dengan benda-benda ghaibiyat yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita. Sebab tu saya ulang, saya pernah sebut dalam rancangan ini, kita ni dapat pahala banyak sebab Allah uji kita beramal dengan benda yang tak nampak dengan mata. Cuba kita lihat dalam Al-Quran, dengar akan hadis Nabi, dengar kalamullah, tapi tak nampak. Syurga tak nampak dengan mata kasar. Kalau nampak syurga dengan mata kasar, ramai orang pergi sembahyang jemaah di masjid, berkebut-kebut sebab dapat 27 pahala. Main di rumah satu pahala, tapi orang tak nampak. Kenapa tak nampak? Sebab hati kita itu tidak diasuh dan tidak diasah menjadi gilap, jernih dan putih. Satu kejahatan, satu maksiat yang kita buat, satu titik noktah hitam akan terlekat di hati. Bayangkan setiap hari kita lekat hati kita banyak buat benda salah setiap hari, maka hati kita menjadi hitam. Masalahnya kalau hitam, memanglah kita setiap hari buat salah. Masalah kita tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kembali pada Allah. Bila tak kembali pada Allah, hati akan tetap hitam. Tapi kalau kita kembali pada Allah, maka Allah menjanjikan hati itu akan dibersihkan oleh Allah. Sebab tu kita ada hari raya Aidilfitri, hari raya fitrah, difitrahkan, disucikan, dibersihkan hati. Seumpama kita baru dilahirkan. Sebab kita masuk Ramadan, kita bertaubat pada Allah, kita minta ampun pada Allah, Allah terima amalan kita, maka itu tempat Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Subhanallah. Tuan-tuan, oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam rancangan kita pada pagi ini, saya nak mengajak, walaupun kita bercakap tentang api neraka, tapi saya nak kata kekuatan kita orang mukmin ialah keyakinan kita pada Allah melepasi segala keyakinan kita kepada yang lain. Kita sangat yakin pada Allah. Sebab Allah kita mengetahui Dia Maha Perkasa, Dia Maha Bijaksana, Dia Maha Mengetahui, Dia Maha melakukan sesuatu. Kan, apa yang mustahil pada diri manusia tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh lakukan, kan, disebut dalam surah, dalam awal surah ini, kan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah boleh lakukan dengan kekuasaan yang Allah miliki. Maka ayat ini, pada ayat yang ke-6 ayat ke-6 Allah mengatakan kepada mereka yang tak beriman pada Allah, maka berwaspadalah mereka yang tak beriman pada Allah, mereka akan disediakan azab Jahannam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang seperti ini semasa di dunia, mereka tidak yakin dengan Allah. Nabi dah kata dah, Nabi beritahu, Al-Quran beritahu, mereka tak yakin. Sebab apa tak yakin? Mereka keyakinan bagi mereka itu masih nampak dengan mata. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak kisah-kisah bila Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi Muhammad SAW dicabar oleh mereka. Kalau betul lah ada hari kiamat, bumi ini akan dihancurkan, berlaku hari pembalasan, tunjuklah mana. Mereka memperolok-olokkan, memperlekehkan Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka nak nampak depan mata. Kalau dapat nampak depan mata, kami akan beriman ya Rasul, ya Muhammad. Bukan kami tak nak beriman, kamu bawa satu ajaran kami tak nampak. Nampak. Sebab tu saya katakan, tak nampak itu ujian hidup kita. Tapi bila ujian ditarik oleh Allah Ta'ala, kita nampak, kita akan yakin. Tapi bila yakin, dia tak ada ujian dah. Saya ulang balik lah.
Bila kita tak nampak, pahala tak nampak dengan mata kasar kita, kan? Kita hanya nampak dengan mata hati lah. Sedekah kita sedekah pun tak nampak Allah lipat gandakan sedekah kita, yang nampak mata hati lah. Ini adalah ujian daripada Allah. Bila ujian ni dah tak ada, maksudnya Allah nampakkan kita dengan neraka, Allah nampakkan kita dengan syurga, agak-agak Allah terima tak amalan kita? Allah tak terima lah, sebab dia bukan ujian dah. Dan sebab tu Nabi Muhammad SAW menyatakan, saat mana kita berada di sakaratul maut, nyawa sudah melepasi paras halqum ni, kan? Wahina izin tanzurun, kata Allah. Maka ketika itu, wahina izin tanzurun, maka kita akan dapat melihat. Melihat apa? Apa yang anda tak pernah lihat di dunia dahulu. Anda nampak pahala sedekah, anda nampak pahala solat, anda nampak azab mencuri, anda nampak azab kita berbohong. Dah nampak. Bila kita dah nampak, kita dah yakin, kita nak minta balik ke dunia, ketika itulah Allah dah tak terima amalan taubat kita. Itu sebabnya, kan? Bukan Allah saja nak buat naya kita, tak. Allah kata, aku buat ujian pada kamu. Ujian. Bila Allah menguji kita ketika itu, maka ujian tersebut maka hendaklah diterima sebagai suatu rasa kehambaan pada Allah. Diuji oleh Allah. Tuan-tuan, sementara kita diuji, itu ujian tak nampak ni, ujian-ujian lain. Ujian COVID, ujian PKP, ujian kita dizalimi, kita ditekan dan sebagainya. Ini semua ujian-ujian nak melihat tahap-tahap kita. Betul, orang yang paling hebat di dunia ialah orang yang paling bersabar dalam dunia. Nabi Ibrahim AS antara Nabi yang digambarkan Nabi yang paling hebat diuji. Daripada kecil, kan, semasa dia kecil, dia disuruh oleh bapa saudara dia menjual berhala, kan, tapi dia tetap teguh dengan keimanan dia. Bila besar-besar pula, dia tak dapat anak, lambat dapat anak. Dah dapat anak, kemudian suruh pula letak di tanah kering kontang, di tanah haram. Kemudian ditinggalkan pula isteri dan anaknya. Kemudian datang balik nak jumpa anak isteri, disuruh pula disembelih anaknya tersebut. Ya, dalam peristiwa ibadah korban yang kita buat, yang akan kita bakal menyambutnya nanti. Kan? Bayangkan kalau ianya terjadi pada kita, apa perasaan kita? Tapi ketenangan jiwa seorang Nabi yang bersabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya, menyebabkan akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim AS, sehingga umat Nabi Muhammad SAW pun menyebut nama Nabi Ibrahim AS. Walaupun syariat Nabi Ibrahim kita dah tak buat dah, kita buat syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi pengorbanan tersebut Allah mengangkat darjah. Bukan saja itu, Nabi Ibrahim SAW juga berdakwah sehingga Nabi Ibrahim AS nak dihumban ke dalam api, dalam penjara api. Kalau kita di sini penjara besi, penjara batu, dia penjara kayu, penjara api, nak dibakar. Dia tetap yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dengan zikir yang sudah kita sebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita mengucap dengan kalimah, cukuplah Allah itu adalah wakil kami. Allah itu adalah wakil, maksud Allah itu mengetahui kita, Allah mewakili kita, Allah duduk bersama kita, Allah tahu apa Allah nak buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betapa hebatnya orang bersabar. Jadi kita bila diuji, ujian kita itu pertama bersabar. Jangan mengeluh, itu datang awal daripada bersabar. Kan? Kalau kita keluh-keluh kemudian kita tahu saya sabar ni, tapi awal-awal dah habislah maki hamun, caci maki, kan, semua dah keluar habis, itu bukan bersabar namanya. Bersabar ni ialah kita buktikan bersabar dahulu, maka Allah berikan sesuatu kemudian. Seperti yang saya terkisahkan pada 2 hari lepas, 3 hari lepas, bagaimana orang kalau dia tahu kehebatan orang bersabar ni, dia akan kata pada Allah, ya Allah, ada tak lagi ujian lebih hebat macam ni aku nak. Sebab bersabar, kita nak bersabar dengan ujian ni adalah untuk kita dapat kita result kita tu. Kalau bersabar di sini, Allah akan bagi macam ni. Kan? Cuba tengok tu, inilah formula hidup, tuan-tuan. Nabi Yusuf AS, apa yang orang tak buat Nabi Yusuf AS? Dibuang dalam perigi yang buruk, dijual dengan harga yang murah, kemudian difitnah, dipenjarakan, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya apa Allah bagi di hujung story ni? Allah menjadi bendahara kerajaan Mesir. Nabi Ibrahim salam, apa Allah berikan Nabi Ibrahim salam? Dia disebut namanya oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang bersabar Allah akan biarkan begitu sahaja. Oleh itu bersabarlah, ujian yang Allah buat pada kita. Bila Allah buat ujian ni, kita tujuan pertama ialah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bila kita dekat dengan Allah, maka itulah sebenarnya kehebatan yang Allah berikan pada kita. Sabarlah tuan-tuan. Kalau bila berlaku ujian, maka Allah nak kita sebut nama Allah. Kalau Allah tak buat apa-apa, tak benda yang kita nak sebut nama Allah. Jadi kita macam Fir'aun yang tak sakit, tak demam, tak apa-apa, akhirnya dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita Fir'aun tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad SAW ni, bila dah senang, dah kaya raya, rumah pun 5-6 tingkat, kereta pun 50-60 biji, duit pun tak tahu nak buat apa dah, banyak sangat. Last sekali cikgu dia pun lupa, guru-guru yang mengajar dia, yang membimbing dia sampai berjaya pun dia lupa. Bukan kata guru, mak pak pun dia lupa. Kalau mak pak lupa tak apa lagi, Allah pun dia lupa. Dia mula letak semayang, dia mula tunggang arak pada mereka yang tak ingat Allah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itu saya sebut dan saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, maka syukur dengan apa yang Allah beri kepada kita, dan kita terus upgrade diri kita, upgrade iman dan nilai kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang kita bacakan pada hari ini surah Al-Mulk ayat ke-6, maka Allah menyatakan walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan kepada orang kufur, orang kafir, orang yang munafik kepada Tuhan mereka, maka Allah jadikan kepada mereka neraka jahannam, dan ialah tempat seburuk-buruk tempat mereka akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, kita tergolong di kalangan mereka yang digolongkan oleh Allah akan dimasukkan api neraka. Kan kita minta, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kami ya Allah syurgamu dan redhamu, dan jauhlah kami daripada neraka dan kemurkaanmu ya Allah. Doa yang selalu kita baca pada bulan Ramadan dan juga luar bulan Ramadan kita baca. Kita minta Allah. Masa salam pertama pun kita baca juga, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, berikan syurga dan redhamu ya Allah. Salam yang kedua, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, bebaskan aku daripada api neraka dan juga bebaskan aku daripada kemurkaanmu ya Rasul, ya Allah. Doa yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini walaupun ringkas, sekejap dan tadabbur ayat yang ke-6 surah Al-Mulk ini memberi manfaat pada kita untuk terus kita menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan. Okey, ini adalah ayat yang tentang tadabbur Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang terbaik. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan menjemput Ustazah Syarul Haninah binti Mak Saleh untuk ke studio, bersiap sedia untuk kerancangan kita. Seperti biasa setiap hari Ustazah Syarul Haninah akan bersama-sama untuk membimbing kita dalam program Mudahnya Hafazan Al-Quran yang ditaja oleh hafazanonline.com. Selain itu tuan-tuan dan puan, selepas tamat daripada diajar tentang hafazan, dan Ustazah Syarul juga terus kita menghafal dengan surah Al-Mulk ini, kita dah masuk ayat ke 11, 12 tak ingat lah. Tuan-tuan, ada sikit lagi. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Dan bukan tuan-tuan followyang sehingga hujung bulan ni, insya-Allah tuan-tuan boleh tamatkan, ataupun bulan depan tuan-tuan boleh tamatkan hafazan Al-Mulk bersama kami. Nak apa seorang-seorang ni susah dah. Susahlah. Tuan-tuan seorang-seorang ni kan dia tak kuat. Jadi berhafallah sama-sama kami setiap pagi insya-Allah. Okay, kemudian saya juga akan bersama dengan rancangan kita tajwid betul. Betulkan tajwid, tajwid yang betul untuk kita membetulkan tajwid kita insya-Allah. Dan saya maklumkan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah kita ada satu program khas yang kita akan wawarkan sebentar nanti iaitu kita akan adakan program Mabit 2.0, iaitu amalan-amalan sepanjang hari daripada pagi sampai malam 24 jam unstop yang kita akan bimbing dalam secara live, secara bimbing secara online. Kita dalam puan rancangan Mabit 2.0 sehinggalah bertemu kita pada hari raya Aidil Adha nanti. Jadi ini kita buat kerjasama dengan Cikgu Soekarno bin Abdul Hamid yang mempelopori program ini Mabit 2.0. Juga kita lakukan kerjasama dengan Yayasan Mujammak Darul Hadis iaitu yang diasaskan oleh Tuan Syekh Zainul Asri bin Haji Ramli, dan juga dengan Mak Tafiz Ibn Sina, dan juga beberapa NGO yang lain yang kita jayakan bersama-sama JV program. Dan juga bersama dengan Smart IQ Center iaitu hafazanonline.com. Sama-sama kita laksanakan. Macam mana program tu kita akan maklumkan nanti. Kita ada jadual kita ada amalan, kita ada pengisian, kita ada kuliah daripada sebelum subuh, lepas subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, ada amalan apa nak kena buat. Jadi untuk meningkatkan amalan kehidupan kita insya-Allah. Jom tuan-tuan dan puan-puan, makasih banyak kerana anda bersama saya Ustaz Muhammad Azki Hafizi bin Ibrahim. Sebentar lagi insya-Allah Ustaz Syarul Haninah akan mengambil alih tempat saya pada hari ini untuk program Mudahnya Hafaz Al-Quran dan Tajwid Betul.
Dan saya tinggalkan anda seketika dengan sebuah lagu Ya Rabbana Tarafna. Dan sebelum itu jom kita dengarkan lagu Ishfa' Lana. Jumpa lagi insyaAllah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. لذنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. لذنا بك يا حبيب، أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك الشفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله، يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله،
الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan terpuan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama dalam rancangan Idha'atul Qur'anul Karim min Smart IQ.
Izaatul Quranul Karim min Smart IQ. Kita tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang telah bersama dengan kami di Smart IQ Connect Center, dan terima kasih juga kepada pengacara utama iaitu Ustaz Muhammad Azki pagi tadi dalam rancangan Tadabbur Al-Quran, dan tuan-tuan dan puan yang telah bersama daripada jam 10 pagi sampailah sekarang yang menunjukkan jam 11. Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, bantu saya dahulu untuk komen sama ada audio saya ni okey ataupun tidak. Okay, bantu saya dahulu. Okay, dan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan lain untuk sama-sama kita menghafal Al-Quran pada hari ini. Dan tajuk kita pun adalah mudahnya hafal Al-Quran. Okay, jadi kita kena letak dalam mindset kita ni adalah mudahnya hafal Al-Quran. Okay, tersasul pula begini. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, selamat pagi. Adakah tuan-tuan dan puan semua sihat? Dah sarapan ke? Ni nak masuk tengah hari dah ni. Okay kan, dah masuk tengah hari dah. Okay, ada yang baru nak sarapan pagi, ada yang dah masak untuk nak makan tengah hari. Okay, jadi bila duduk PKP ni tuan-tuan dan puan, biasalah kan, kita masuk bilik pertama, keluar bilik kedua, masuk bilik kedua, masuk ke dapur, main ruang tamu. Kita pusing-pusing kat situ je exercise. Okay, jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan berjalan juga kalau dalam rumah pun. Okay, janganlah duduk je kat rumah. Kesihatan pun kena jaga, jangan makan banyak sangat. Nanti takut apa? Takut efek pada kesihatan. Okay, jadi insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Muhammad Hazwan. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Nur Syahira Syifa, Alhamdulillah sihat. Nur Syahira, selamat pagi Ustazah. Selamat pagi. Selamat pagi ke selamat tengah hari? Pagi lagi kan? Okey, yang mana anak-anak yang belum bangun tu boleh kejut dulu untuk bangun. Sebab apa? Kadang-kadang ada anak-anak yang jenis jenis kelawak ni. Maksudnya malam dia jaga, siang dia tidur. Dia kena kejut anak-anak ni supaya mereka ni bangun pagi. Jangan biarkan mereka tidur sampai ke tengah hari. Kerja sekolah pun PDPR, kerja sekolah pun dia buat tengah hari, dia buat petang. Jadi ikut peraturan yang telah disusun ataupun kerja-kerja sekolah yang telah diadakan oleh pihak sekolah. Jadi buat waktu tu. Jangan tangguhkan. Jangan biarkan anak kita menanggung-tanggungkan kerja. Kerana apa? Bila kita dah ajar anak kita untuk tangguh, dia akan tangguh lagi kemudian. Dia tangguh lagi. Dan lama dia akan selalu buat kerja yang bernanggung-nanggung. Okay, kalau kita nak anak kita berjaya, jadi kita kena jangan tangguhkan kerja, insya-Allah. Okay, Nur Syaira duduk rumah dia selalu masak dapur. Baguslah. Masuk dapur kan. Masuk dapur kejap lagi elok dah, kita dah kenyang, tak sempat beberapa jam, anak pula mak lapar, masak lagi. Mak yang tukang masak ni. Sekali-sekala tukar pula bapak yang masak kan. Kalau bapak cuti lah, kalau ayah cuti, sekali-sekala tukar pula ayah pula yang masak. Mak pun nak rasa juga tangan suaminya masak kan. Jadi kita bertukar-tukar dalam rumah. Tak adalah asyik mak aja elok, mak dah elok siap-siap dah mandi semua, masuk dapur dah sekejap lagi berbau pula, mandi lagi. Jadi kesianlah dekat ibu-ibu yang berada di rumah. Betul tak ibu-ibu? Kan. Okey, jadi kalau yang ada yang kawasan yang ada Foodpanda, jadi di sudut PKP ni kita kena kontrol sikit. Kan kadang-kadang yelah makanan terlampau banyak sangat, takut nanti mengantuk pula. Okey, jadi makanlah sekadarnya, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan teruskan menghafal Al-Quran. Okey, tuan-tuan dan puan, yang mana ada anak-anak, ajak mereka untuk menghafal bersama dengan saya. Sekurang-kurangnya tak lama tuan-tuan dan puan, mungkin dalam 15 minit, 20 minit. Kalau TV boleh tengok beberapa jam lama, jadi Quran taklah, orang kata ambil sedikit masa untuk menghafal Al-Quran. Okey, jadi ajak anak, walaupun muka kadang-kadang anak berbagai-bagai bentuk, abaikan, ajak mereka untuk menghafal Al-Quran. Walaupun mulut tak baca, tapi telinga mereka mendengar, insya-Allah. Okey, jadi sama-samalah kita ajak, pujuk dan tarik minat anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan tengok ayat ke berapa? Ayat ke-12 hari ini tuan-tuan dan puan. Okey. Syarat anak-anak dia buat kerja ni, kalau lapar dia buat order. Jadi anak-anak pun kalau kata lapar, bangunlah ambil kan. Jangan suruh mak pula, kesian kat mak. Kan mak nak air, order je. Mak nak air, mak nak ni. Jadi waktu belajar, jangan kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Tak boleh, no. Bukan macam tu. Belajar dulu. Nanti rehat, pergi take 5 minit untuk rehat. Pergi dapur ambil. Okay, jangan suruh mak, kesian kat mak. Mak baru nak rehat. Okey, mak-mak kan, ibu-ibu yang berada di rumah, sebab PKP ni, PDPR, jadi banyakkan ibu-ibu yang berada di rumah ataupun ayah.
Jadi layanilah kerana anak-anak yang berada di rumah, insya-Allah. Moga mendapat berkatnya, insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan tengok pada ayat ke-12. Okey, ayat ke-12 iaitu suratul Mulk. Ayat ke-12. Okey, surah yang kita hafal adalah surah yang ke-67, tuan-tuan. Okey, surah yang ke-67. Okey, jadi kita tengok Al-Mulk bermaksud kerajaan. Okey, yang diturunkan di Mekah. Surah Al-Mulk ada 30 ayat sahaja, tuan-tuan dan puan. Tak banyak dan boleh dikatakan sedikitlah, pertengahan. Kalau sikit nanti tuan-tuan perempuan kata, Allah Ustazah panjang juga ni, nak berbanding dengan surah Al-Kausar 3 ayat je. Jadi pertengahan. Okey, jadi insyaAllah sekarang ni kita tengok ayat ke-12. Tuan-tuan perempuan, sebelum tu mungkin boleh buka Quran dan bersedia berada di depan Quran. Okey, jadi insyaAllah kita tengok pada ayat 12. Sama-sama kita mulakan dahulu dengan doa. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, kita mulakan dahulu dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, kita tuan-tuan perempuan semua dah bersedia? Boleh komen sedikit? Dah sedia ke belum ni? Okey, tuan-tuan perempuan semua dah bersedia? Komen sikit, dah ready ke belum? Okey, ready. Okey, semua dah ready? Ready. Okey, maaf baru masuk pemberian terpuji. Okey, tak apa, yang penting masuk. Pagi Ustazah. Okey, pagi. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan. Okey, ready. Okey, jom sama-sama kita tengok pada ayat ke-12 insya-Allah. Yang bermula dengan ayat innalladzi. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tengok ayat inna. Okey, inna maksudnya apa? Perkataan kalimah inna yang bermaksud sesungguhnya. Okey, muka surat pemberian terpuji, muka surat 562. Okey, mungkin ada yang pertama kali join. Okey, ahlan wa sahlan dan minta maaf saya terlupa nak maklumkan muka surat. Okey, jadi insya-Allah kita tengok pada ayat ke-12 muka surat 562. Okey, sesungguhnya perkataan inna yang bermaksud sesungguhnya. Okey, kalau jumpa perkataan lepas ni inna bermaksudnya sesungguh. Inna sesungguhnya. Allazi bermaksud orang-orang yang. Allazi bermaksud orang-orang yang. Yakhshaun. Okey, yakhshaun bermaksud takut. Okey, yang bermaksud takut. Okey. Rabbahum kepada Tuhan mereka. Okey, Rabbahum yang bermaksud kepada Tuhan mereka. Okey. Rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghaib. Okey, bil ghaib bermaksud ghaib, bil ghaib yang bermaksud pada waktu kesendirian. Ghaib sembunyi. Okey. Kan kita kata mana api ghaib dah hilang dah. Kalau bahasa Kedahan hilang dah. Okey, jadi ghaib ni bermaksud tersembunyi ataupun kesendirian. Okey. Lahum bagi mereka, lahum bagi mereka maghfiratun keampunan. Maghfiratun bermaksud keampunan. Wa ajrun dan pahala, wa ajrun dan pahala kabir besar. Okey, kabir bermaksud besar ataupun yang besar. Okey, jadi sama-sama tuan-tuan dan puan kita akan menghafal ayat ke-12. Okey, ayat ke-12 suratul Mulk. Okey,
Okay, jadi sama-sama kita mulakan dahulu step yang pertama, iaitu kita baca dulu bagi lancar sebanyak 10 kali. Jom sama-sama kita menghafal ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Alhamdulillah, kita selesai untuk bacaan, untuk step yang pertama iaitu bacaan. Okey, jadi kita akan tengok pada step yang kedua, iaitu kita akan cuba untuk menghafal ayat tersebut. Kita akan hafal pada ayat yang kedua. Step yang kedua iaitu hafal. Okey, jom sama-sama kita teruskan dengan step yang kedua. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Okey, Alhamdulillah kita selesai untuk hafazan step yang kedua. Sekarang kita akan masuk step yang ketiga, iaitu mengulang. Okey, step iaitu pengukuhan. Okay, jadi sama-sama kita tengok pada ayat ke-12. Sama-sama kita cuba untuk pejamkan mata dan bayangkan ayat tersebut. Okey. Sama-sama kita mengulang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Alhamdulillah, kita selesai untuk mengulang pada ayat ke-12. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan kita dah selesai. Jadi kita akan tengok pada ayat ke-12 tuan-tuan perempuan, ayat ke-13. Okey, kita tengok pada ayat ke-13. Okey, pendek je tuan-tuan perempuan. Adakah boleh teruskan lagi untuk ayat ke-13 ni? Okey, pendek je. Okey, jom sama-sama kita akan hafal pada ayat ke-13. Okey, wa asiru yang bermaksud, okey, wa asiru yang bermaksud dan kamu rahsiakanlah. Wa asirru yang bermaksud dan kamu rahsiakanlah qaulakum perkataan kamu, qaulakum perkataan kamu, awijharu yang bermaksud nyatakanlah kata perkataan kamu, atau au tu adalah au, ijharu bermaksud nyatakanlah bih perkataan itu. Okey, bih kembali kepada perkataan itu. Innahu sungguh dia, innahu sungguh dia, alimun. Okey, alimun yang bermaksud maha mengetahui, alimun yang bermaksud maha mengetahui, alimun bermaksud maha mengetahui, bizatin yang maksud terhadap isi, bizatin terhadap isi, as-sudur, sudur bermaksud hati, sudur bermaksud hati. Okey. Okey, jadi sama-sama kita akan cuba baca dulu ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Okey, satu keadaan yang kedua, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Okey, jadi kita akan teruskan tanpa berhenti di situ sebab short lam seeloknya kita wasal. Tetapi kadang-kadang kita dah terbiasa dah kita berhenti di wijharu bih. Okey, untuk hafazan kita cuba untuk teruskan insya-Allah. Okey, sama-sama kita baca dulu. Step yang pertama baca sebanyak 10 kali. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Alhamdulillah, kita selesai untuk step yang pertama. Kita masuk step yang kedua, iaitu hafal. Okay, jom sama-sama kita hafal pada ayat yang ke-13. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Okey, selesai untuk step yang kedua, iaitu hafal. Sekarang ni kita masuk step yang ketiga, iaitu mengulang. Okey, jom sama-sama kita mengulang pada ayat yang ke-13 sebanyak 10 kali. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, sama-sama kita ulang sebanyak 3 kali ayat yang ke-12 dan 13 sebanyak 3 kali. Jom sama-sama kita mengulang. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Okey, jadi sama-sama kita mengulang daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13. Okey, jadi sama-sama kita tengok pada ayat pertama. Sama-sama kita mengulang. Okey, jadi tuan-tuan perempuan boleh bayangkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة
وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai hafazan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada hukum tajwid pada hari ini tuan-tuan dan puan. Okey. Hukum tajwid hari ini kita tengok pada hukum tajwid. Okey. Inna yang bermaksud. Okey, kita tengok hukum tajwid. Apabila kita jumpa nun yang atasnya ada syaddah, okey. Nun yang di atasnya ada syaddah yang bermaksud adalah sesungguhnya, jadi hukumnya adalah wajibal gunnah, wajib dengung, wajibal gunnah. Kan kadang-kadang bila ada orang sesema kan dia macam sengau sikit, sebab dia menggunakan anggota hidung. Okey, jadi kalau jumpa nun yang bersyaddah adalah kena dengung, wajibal gunnah. Okey, allazi, zi ni adalah mak asli, yakhshawun. Okey, yakhshawun. Okey, kalau berhenti dia akan jadi maklin, yakhshawun, panjang. Okay. Kalau kata kita sambung, maksudnya kita baca biasalah, yakhshawna rabbahum. Okey, kalau ikut sini mat asli, mat lin. Okey, waw sebelum dia berbaris fathah. Rabbahum. Okey, mim mati bertemu dengan ba yang bermaksud apa? Ikhfa. Ikhfa syafawi. Okey, dengung. Rabbahum bil ghaib. Rabbahum bil ghaib. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan semua setakat ni okey ke? Clear line saya ni clear ke? Okey. Adakah tuan-tuan dan puan boleh komen? Risau line saya ada problem sedikit. Okey. Okey. Bil ghaib. Okey, ghaib pun sama juga. Ya yang sebelumnya berbaris fathah. Yang bermaksud perkara-perkara ghaib kan. Jadi kalau hukum tajwid dia adalah jadi matlin. Okey, kalau kita waqaf dia akan jadi panjang, bil ghaib. Kalau berhenti dia akan jadi panjang. Kalau sambung maksudnya kita sambung tak ada tanpa harakat. Okey, lahum mim mati bertemu dengan mim adalah wajib idgham idgham bila idgham apa? Idgham mislain. Okey, mim bertemu dengan mim dengung. Lahum. Okey, dengung. Okey, maghfiratun. Okey, sama juga kita dah jumpa dah tanwin bertemu dengan waw, iaitu mat idgham al-ghunnah. Okey, idgham al-ghunnah. Okey, wa ajrun ikhfa wa ajrun. Okey, ikhfa wa ajrun kabir. Okey, ikhfa. Okey, jadi kita tengok satu lagi. Iaitu satu lagi hukum yang baru kita jumpa sebelum kita tak jumpa lagi. Okey, wa asirru qaulakum. Okey, mim mati bertemu dengan hamzah, sama juga izhar syafawi. Okey, bihi. Okey, kalau kita dengung kat sini ada tanda ni, ombak ni bertemu dengan hamzah. Okey, bertemu dengan hamzah. Ni adalah ha maksilah. Okey, kalau ha ni tuan-tuan dan puan, ha. Okey, jadi ini bukannya mat jaiz munfasil. Okey, kalau ha dia akan jadi hukum mat silah. Ha, okey, ha selepas itu dia tanda ha. Ha ada tanda ombak tu, selepas itu hamzah. Apabila ha dia ada tanda ombak dan selepas itu ada tanda hamzah, iaitu wajib baca dengan 6 harakat. Mat silah tawilah, iaitu mat silah panjang. Hamzah selepas tanda ombak ada hamzah, kena baca dengan 6 harakat. Bihi innahu. Okey, panjang. Okey, innahu kita jumpa kali kedua. Innahu sesungguhnya baca dengan wajibal gunnah. Alimun iqlab. Kita tak jumpa lagi iqlab. Okey, tanwin bertemu dengan ba. Okey, iqlab. Alimun biza. Okey, dengung kat sini. Okey, itulah hukum tajwid yang baru kita jumpa hari ini, iaitu maksilah, ikhfa syafawi, kita jumpa dengan iqlab. Okey, itu adalah hukum tajwid yang hari ini kita jumpa. Alhamdulillah. Itu hukum tajwid. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, untuk hukum tajwid yang kita dah jumpa dah. Maksudnya kita dah jumpa, iaitu hari ini kita jumpa dengan maklin. Okey, maklin kalau apabila waqaf,
Maklin, ingat macam mana nak kenal maklin. Maklin kau nak kenal, tengok huruf dia, huruf yang mati. Okay, huruf dia mesti mati. Huruf ya yang bertanda sukun sebelumnya huruf ya atau waw yang berbaris sukun sebelumnya berbaris fathah. Okay, ingat, huruf ya atau waw yang berbaris sukun sebelumnya berbaris fathah. Okay, waw dengan ya sahaja. Okay, sebelumnya berbaris fathah atau berbaris atas. Okay, ketika wakaf dia akan jadi panjang. Okay, dengung. Kalau ketika ada harakat lah, maksudnya okay, contoh kalimah bil ghaib, kalau berhenti ataupun wakaf dia akan baca dengan panjang. Kalau kata sambung wasal, maksudnya tak ada panjang kat situ. Okey. Itulah untuk hukum tajwid pada hari ni. Untuk tajwid supaya tuan-tuan dan puan tengok je baris sukun, jadi boleh baca dengan panjang kalau berhenti. Kalau wasal tanpa panjang, tak ada harakat kat situ. Okey, jadi saya rasa itulah hukum tajwid pada hari ini. Dan insya-Allah saya kongsikan tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak kongsikan, sebelum saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Okey. Sebelum saya masuk slot yang seterusnya, iaitu petua, 10 petua macam mana kita nak didik anak kita hafal Al-Quran selepas ini. Okey, kita tengok tips 10 petua macam mana kita nak mendidik anak menghafal Al-Quran. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan. Okey, yang pertama macam mana kita nak didik anak kita menghafal Al-Quran. Petua dia yang pertama, kita biarkan kita bagi anak kita ni banyak untuk mendengar ayat-ayat Quran. Okey, contoh bagi ibu-ibu yang mungkin ada yang tengah mengandung sekarang, okay, jadi boleh amalkan, iaitu kalau kita mampu untuk membaca Al-Quran setiap hari, boleh baca Al-Quran bagi anak kita dalam perut tu dengar. Kalaulah kita, saya dah tak mengandung, okey, tak ada masalah. Okey, jadi ada anak kecil ataupun anak-anak yang bukanlah maksudnya kecil, maksudnya dia boleh sekolah rendah ke, jadi kita banyak memperdengarkan ayat Quran kepada mereka. Okey, kalau kita tak mampu untuk nak baca, kan, kalau ibu yang mengandung kalau tak mampu nak baca, boleh pasangkan ayat Quran bagi dalam perut anak kita, dalam perut tu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Janganlah kita pasang pula muzik-muzik, kan. Jadi kita banyakkan bagi anak kita ni, walaupun Ustazah dalam perut Ustazah bukan dia dengar pun, dia dengar. Jadi kita baca Al-Quran ataupun kita pasangkan ayat Quran pada anak yang dalam kandungan. Sebab apa? Sebab dia mendengar dalam perut lagi, dia dah ada dengar dah. Okay, jadi kita banyakkan anak-anak kita yang kecil ni untuk mendengar Al-Quran. Okay, kalau kata anak yang dah orang kata tadika ataupun ada lagi 2 tahun, baru 2 tahun saja anak saya, baru sekolah rendah. Okey, jadi boleh banyakkan pasangkan bagi mereka ni mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Okey. Yang kedua, alat bantuan mengajar. Alat bantuan mengajar. Yang kedua, kita tips yang kedua. Petua yang kedua, kita bagi flashcard kepada anak kita. Kalau yang kecil lah, macam 2 tahun, 3 tahun, kita bagi flashcard untuk mereka melihat huruf-huruf Al-Quran, ataupun kita boleh buat, maksudnya kita buat flashcard tu kalimah by kalimah Al-Quran. Okey, maksudnya satu kalimah kita buat by kalimah. Okey. Okey, yang ketiga tuan-tuan dan puan boleh juga guna video untuk bagi anak kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya bila video tu kita boleh pasangkan kepada anak-anak, supaya anak kita ni boleh berulang-ulang kali melihat di video tersebut, supaya dia boleh ingat dekat memori dia. Okey, untuk boleh gunakan video. Yang keempat, kita boleh pasangkan kaset ataupun pen drive, ataupun kita boleh pasangkan memory card, kan, untuk kita pasang kepada mereka dalam kereta. Dalam kereta kita keluar dengan anak-anak ni, kita pasangkan ayat Quran supaya anak-anak kita ni terbiasa dengan ayat suci Al-Quran. Kadang-kadang kita perasan tak ada anak kita, kalau kita keluar, kebetulan kita keluar, bawa anak kita keluar, tu kebetulan nak jadikan kisah lagu yang sama. Okey, jadi bila lagu yang sama, waktu bila kita ajak anak kita menyanyi ataupun lagu-lagu lah, tentu dia boleh hafal, kan. Kita tak ajak pun anak kita. Jadi kita tak ajak apa anak kita. Jadi bila tak ajak tu, dia boleh. Jadi itulah spontan dia boleh
tanpa kita diajar, dia cepat boleh anak kita ni. Okey. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima tuan-tuan dan puan, yang kelima dia hanya Al-Quran. Maksudnya kita ni banyak dedahkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Contoh flashcard Al-Quran, cerita-cerita dalam Al-Quran, kita pasangkan ayat Quran, video berkaitan dengan cerita kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak kan yang berkaitan dengan Al-Quran kepada anak-anak kita. Okey, yang keenam. Okey, kesan dia apabila kita pasang ayat Quran ni, anak kita, telinga kita ni dia mudah untuk menghafal. Dan kalau tuan-tuan tak pernah buat lah, okey, pasangkan masa anak nak tidur tu, pasangkan ayat Quran kepada anak. Sebab apa? Sebab dia boleh bila anak kita ni tidur, dia boleh macam otak dia ni macam dia macam flashback balik, dia macam boleh ingat, macam span. Dia akan tak boleh tidur kalau tak dengar Al-Quran. Jadi kita biarlah anak kita ni nak tidur tu dengan dengar ayat suci Al-Quran. Okey, yang ketujuh. Okey, baca sebelum tidur. Maksudnya sebelum kita nak bagi anak kita tidur, kita bacalah surah-surah lazim ataupun surah-surah yang kita planning untuk nak menghafal Al-Quran. Kita planning untuk dia hafal Quran, jadi kita pasangkan surah-surah lazim ataupun kita sendiri baca. Kita sendiri baca pada anak supaya dia ikut. Okey, yang ke-8. Okey, kita jangan terkejut kalau satu hari bila kita baca, kita tengok anak kita tak baca pun. Kita jangan terkejut satu hari nanti bila kita baca anak kita sambung. Jangan terkejut. Sebab dia tak tunjukkan reaksi waktu lah tu. Tapi akan datang bila kita baca, dia akan sambung. Bila masa kita ajak dia menghafal? Okey, anak kita ni dia cepat boleh. Tapi cara belajar mereka, cara macam anak-anak lah. Okey, yang ke-9. Kita boleh menguji juga anak-anak kita ni dengan apabila kita dah biasa selalu baca ayat suci tersebut. Contoh kita baca surah An-Nas, sekali-sekala kita uji mereka. Kita baca, kita cuba buat tak ingat. Kita tengok, mesti dia boleh sambung. Kalau selalu kita baca lah, kalau sebulan sekali tuan-tuan dan puan baca, macam mana dia nak sambung? Sebab dia tak dengar cerita tu, dia tak dengar ayat suci Al-Quran tu. Okey. Yang ke-10, kita jadikan tabiat anak-anak kita ni dengan setiap hari kita pastikan anak-anak kita ni menghafal Al-Quran. Bagi jadi rutin dan bagi anak kita jadi tabiat untuk menghafal Al-Quran. Okey, itulah 10 petua mendidik anak menghafal Al-Quran. Okey, jadi moga-moga perkongsian saya pada hari ini mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Bolehlah amalkan ataupun bolehlah gunakan sebagai praktik tuan-tuan dan puan berada di rumah. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, untuk sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan, saya nak bagi teka-teki satu kepada tuan-tuan dan puan. Okey, teka-teki ni jawapannya esok. Okey, tuan-tuan dan puan bolehlah search cari, okey, teka-teki Al-Quran diturunkan dalam bulan apa? Okey, kan asyik-asyik saya je cakap, dia saya nak adakan dua belah pihak. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan boleh cari. Sekurang-kurangnya kita dapat mengenal ayat Quran, kita dapat tahu apa-apa yang teka-teki dalam Quran. Sebenarnya teka-teki di luar Al-Quran. Sekarang ni kita nak kongsikan. Setiap hari saya adakan teka-teki Al-Quran. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, Al-Quran diturunkan dalam bulan apa? Ni Quran soalan senang ni. Okey, jadi insya-Allah. Okey, terima kasih. Okey, kita akan jawapannya esok. Boleh jawab, tak ada masalah. Jawapannya saya akan bagi esok. Okey. Ucu Naz, Assalamualaikum, Alhamdulillah, minta izin melihat dan mendengar Ustazah belajar Al-Quran. InsyaAllah boleh. Okay, Nasyara nak jawab juga. Nak jawab bila? Boleh jawab, tak ada masalah. Tapi jawapannya esok lah. Kita tengok jawapan tu betul atau tidak, Syarah. Okay. Okay, Siti Rumila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk sesi hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Okay, kita akan jumpa lagi. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya akan tinggalkan tuan-tuan dan puan. Saya nak ucapkan terima kasih. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas support bila. Di atas support bila tu saya tengok pada Syahirah. Sebab dia jawab bila, saya cakap pun terkeluar bila. Nak jawab bila? Boleh jawab sekarang ataupun boleh jawab esok. Okey. Okey. Betul salah boleh jawab, tak ada masalah. Esok nak tahu jawapannya, esok saya akan bagi. Okey. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Azki di awal pagi tadi. Dan yang kedua kepada tuan-tuan dan puan, follower yang bersama kami di Smart IQ Quranic Center. InsyaAllah kita sama-sama lah, kita sama-sama kita bedah Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Selagi kita diberi kudrat, kita diberi kekuatan, kita diberi kesihatan, kita diberi masa. Kadang-kadang kita ada kudrat tapi masa tak ada pula.
Okay, jadi diberi masa untuk kita bersama-sama dengan Al-Quran. Biarlah Al-Quran sentiasa di hati kita, insya-Allah. Okay, jangan tinggal Al-Quran. Kerana apa? Kita tinggal takut Al-Quran akan tinggal kita. Okay, jadi sama-samalah kita cintakan Al-Quran. Kita bersama-sama dengan Al-Quran. Biarlah hati kita sentiasa bersama dengan Al-Quran, insya-Allah. Sebelum saya tinggalkan, tuan-tuan dan puan, terima kasih hidup dalam Al-Quran, insya-Allah. Terima kasih Syairah. Betul. Ucu, alhamdulillah, syukur, terima kasih Ustazah Nusyara, alhamdulillah. Okey, saya akan tinggalkan tuan-tuan dan puan seperti biasa dengan selawat tafrijah. Okey, insya-Allah. Okey, selawat tafrijah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس